Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang menonton. Siapa yang belum subscribe, silakan subscribe. Mana tahu ada video-video review yang aku upload ni ada yang sesuai dengan semua, boleh tonton lah. So untuk hari ni kita akan review filem Chinese. Aku baru tonton filem dekat Disney Plus Hotstar. Filem ni filem tahun 2019 menampilkan Donnie Yen. Filem keempat daripada franchise Ip Man. Filem terakhir dia lah dalam franchise tersebut. Dan ini ialah review aku berkenaan filem tersebut. Kita intro dulu. Baik, Ip Man 4 merupakan sebuah filem yang keempat dan merupakan filem yang terakhir lah dalam franchise filem Ip Man. Filem ni merupakan kesinambungan daripada filem terdahulu, tapi aku rasa filem ni lebih kepada single movie sebab perjalanan Ip Man ni sebenarnya yang betul-betul hardcore lah. Dia punya perjalanan cerita dia lebih kepada 1, 2 dan 3. Sepatutnya tingkat 3 tu sebenarnya dah cukup-cukup baik untuk habiskan cerita dia. Tapi aku tak tahu kenapa, mungkin atas permintaan peminat mungkin Donnie Yen kembali melakukan watak ikonik dia ni untuk filem keempat dan kali terakhir. Untuk filem kali ni, filem ni sebelum ni dalam Ip Man 4, Ip Man 3 ada Mike Tyson. Dalam filem kali ni kita ada Scott Adkins. Dan itu ialah dia punya highlight paling besar untuk filem ni. Dan kisah Ip Man 4 ini berkisar pasal watak Donnie Yen ini. Dia pergi ke luar negara, ke Amerika Syarikat, untuk mencari sekolah yang sesuai untuk anak dia. Dia nak hantar anak dia pergi ke luar negara sebab dia fikir kehidupan di luar negara lebih bagus daripada kehidupan di China. Tetapi apa yang berlaku ialah dia akhirnya terlibat dengan pelbagai masalah lah di Chinatown tu, yang mana ada krisis di mana waktu tu Jet Li sedang yang merupakan anak murid kepada Donnie Ip Man ni mengajarkan orang-orang bukan Chinese seni kungfu. So ada isu lah dekat situ. So orang Cina ni macam nak menjaga kungfu supaya kungfu tu tak boleh dipelajari oleh kaum lain selain daripada kaum Cina. Dan kemudian cerita ni membawa kepada satu isu di mana Donnie Yen ditolong seorang budak dekat sekolah ni, sebab dia pergi sekolah tu nak minta pendapat dan juga isi-isi borang macam tu lah untuk anak dia. Dia telah tolong seorang budak perempuan Chinese yang kena bully dengan budak-budak orang putih ni. And then cerita tu lah, dari situ dia melarat. Dia melarat sampailah pertembungan antara seorang ketua askar, ketua tentera US tu, yang wataknya dilakukan oleh Scott Adkins tu, dan juga geng-geng Donnie Yen ni, kumpulan-kumpulan di Chinatown ni. So basically cerita dia berkisar pasal pertembungan antara karate dan juga kungfu. Dan cerita dia basic sahaja. Dia macam awal-awal tu, pada masa yang separuh masa pertama tu, dia macam aku tak nampak cerita ni macam mana dia nak pergi dengan babak-babak action. Ada babak di first half tu, ada babak-babak action yang memang diselitkan, tapi nampak macam try hard sangat nak masukkan adegan action tu. Sebab kebanyakan adegan action di separuh masa pertama itu, dia macam tidak ada memberi makna yang jelas kepada perjalanan cerita tau. Dia macam ada sekadar untuk memberikan penonton tahu yang kita sedang menyaksikan action movie. Tapi the things goes back to normal, menjadikan filem ni sebuah filem betul-betul filem Ip Man, iaitu pada second half, pada separuh masa kedua. Di separuh masa kedua ni kita ditampilkan dengan pertembungan antara karate dan juga kungfu. Dekat situlah cerita ni jadi makin wild dan seronok lah. Kita ada bila geng kungfu
mai tolong apa ni, tengok bila geng kungfu pergi ke Chinatown, dan pecah masuk ke Chinatown waktu tu buat persembahan apa-apa tau. Lepas tu dia orang tunjukkan yang kononnya karate tu is the best martial art in the world. Okay, lepas tu geng-geng master kungfu ni semua kena belasah dengan geng karate. And then dekat situ benda tu jadi makin bagus. Tapi aku rasa penceritaan filem ni tidaklah sebagus mana. Sebab apa tahu? Sebab filem ni dia macam tidak ada track yang jelas. Dia macam set piece sini, set piece situ, set piece situ, set piece situ. Tapi penceritaan dia sekadar nak bagi tahu yang sebenarnya kungfu ni bukannya lebih hebat sangat daripada karate, tapi ia lebih kepada tradition untuk menghormati sesama macam nak cakap macam mana, sesama martial art. Maksudnya yes, karate tu ialah karate, seni pertarungan yang bagus juga. Kungfu pun bagus juga. So dua-dua ni bagus. Dan the only things yang menyebabkan benda isu-isu dalam Ip Man 4 ni ialah watak Scott Adkins tu. Watak Scott Adkins tu yang sangat-sangat racist, yang memang anti kepada kungfu, memang anti kepada kaum Cina. Tapi bukan kepada kaum Cina saja, tapi anti juga kepada kaum kulit hitam, yang mana menjadi asas kepada isu dalam filem ni. So filem ni tidaklah nak menampakkan yang macam kungfu tu terbaik sangat. Okey, memang tidak akan dikalahkan, mampu dipatahkan oleh, mampu mematahkan karate, ataupun karate tu teruk. Okey, dan memang semua orang tak patut ambil karate tapi patut belajar kungfu. No. Dalam filem ni dia memberi cerita yang equivalent between kungfu and karate. Sebab sebelum ni kalau kita tengok dekat dalam YouTube pun kan ada isu pasal seorang mahaguru Wing Chun ni kena belasah dengan geng karate apa semua kan. Tapi dalam filem ni diorang sedar, dan memang diorang akui, macam aku nampak lah, macam yes, kungfu ni macam kurang sikit, ada flaw, ada kekurangan sikit. Karate pun ada kelebihan-kelebihan dia. Okay, tapi what makes these two martial arts tak perlu nak bergaduh, hang ambil kungfu ke, hang ambil karate ke, ialah tentang perhormatan sesama kaum. Itu point sebenarnya cerita ni. Dan point tu memang aku nampak dan aku faham. Cuma bila cerita ni nak bercerita pasal Mahaguru Ip Man ni, jadi benda tu macam kurang impak. Sebab Ip Man ni diibarat macam ini cerita dia, ini Chinatown, ini cerita kungfu. Ip Man ni main daripada luar, main menempel lah, macam tu. So cerita dia bukannya not really cerita Ip Man lah. Cuma dia lebih macam Ip Man tu main tolong, sekadar cameo kat dalam tu. Dan masalah ni sebenarnya bukan masalah dia pun. Dia just main untuk cari anak murid, bantu untuk sekolahkan anak dia saja. Okay. Dan cerita ni pun tidaklah macam terlalu lebih deep kepada dia punya personal life. Tapi aku rasa walaupun cerita dia macam sekadar menempel, Ip Man 4 ni memang sebuah filem yang memberi penghormatan yang terakhir kepada watak Ip Man ni dengan sangat-sangat bagus lah. Sebab ending dia tu, walaupun ending ni tidaklah terlalu macam bagi salutation yang jelas kepada penutup filem, kita tahulah sebenarnya in the end watak Donnie Yen ni dah habis lah. Maksudnya tamatlah riwayat ataupun perkisahan cerita ni, dan kemungkinan tak ada Ip Man 4. Tapi sebenarnya boleh je dia buat Ip Man 5 kalau ada. Sebab between dia balik ke China tu dan juga dia meninggal tu, sebenarnya masih mungkin lebih banyak lagi kot ada cerita-cerita kecil yang boleh dicerita-ceritakan. Tapi kalau ada lah, tapi rasanya cukup lah kot setakat Ip Man 4 ni. Sebab untuk Ip Man 4 ni plot dia ialah plot yang paling ringkas dan pada aku paling simple. Maknanya filem ni just nak tunjukkan yang kungfu versus karate, that's it. Dia tak ada nak cerita pasal kalau Ip Man 4, Ip Man 3, Ip Man 2, Ip Man 1. Dia lebih kepada periodik dia punya zaman-zaman lampau sikit. Ada kisah-kisah pasal penjajahan apa semua. Yang ni tak, it's just bercakap pasal racism, bercakap pasal saling menghormati antara kaum. Itu saja. Dan aku salute dia punya visual, sebab filem ni menampilkan visual di Amerika dan visual di China. Tapi visual di China tu sikit sangat lah, yang kebanyakannya di Chinatown, yang aku rasa memang set dia memang cukup mantap lah. Memang menjadi untuk sebuah filem China. Dan watak Scott Adkins tu macam
clean gila dia punya wajah tu kan. Macam tak pernah aku nampak wajah Scott Adkins sekemas tu. Jadi watak Scott Adkins ni, walaupun dia punya pengembangan pun tak adalah penting mana pun. Dia just macam tak adalah macam nak cakap, dia tidaklah macam penting mana pun. Macam tiba-tiba dia muncul. Macam aku ingat kan Scott Adkins tu pok kepada si perempuan tu, tapi rupa-rupanya dia hanya sekadar bos kepada askar ni yang memang tidak ada kaitan langsung dengan dunia ni. So itu pun macam tak kuat manalah untuk membina satu pertarungan antara Ip Man dan juga Scott Adkins ni. Tapi nak buat macam mana, story dia macam tak masuk tau. Tapi kita on je lah pada aku, sebab aku rasa pengembangan watak Scott Adkins ni mungkin dipengaruhi oleh dia punya bayaran ke payment ke, aku tak tahu. Tapi itu yang menyebabkan fighting untuk ending filem ni, watak babak pertarungan kemuncak filem ni nampak okey, nampak stylish, nampak kemas, tapi tidak memberikan pertarungan finale yang seperti mana kita selalu tengok dekat filem Ip Man 1, Ip Man 2 dan Ip Man 3. Itu je lah. Aku harapkan watak Scott Adkins ni dikembangkan dengan dia punya emotion lah apa, tapi tak. Dia macam watak yang racist, tapi sekadar racist tu ya. Dialog dia pun semua bercakap pasal racist. Tu ya, tak ada nak bercakap pasal isu lain. So benda tu tidak ada pengembangan yang bagus lah. Itu sajalah benda yang aku kurang suka pasal Ip Man 4. Selebihnya aku rasa ini adalah movie yang patut ditonton. Walaupun pertarungan banyak dihimpunkan di separuh masa kedua. Pertarungan separuh masa pertama tu yang ada Jet Li lah, kita ada apa semua tu, itu lebih kepada minor punya pertarungan lah, yang macam tak penting mana pun untuk penceritaan kan. So filem ni boleh ditonton di Disney Plus Hotstar. Boleh tonton di sana. Kita jumpa lagi dalam review akan datang. Assalamualaikum.